Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, iaitu iman dan Islam, dan sama-samalah kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami kehendak-kehendak Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim, seterusnya melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-36 daripada suratul An'am. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Yang bermaksud, hanya saja orang-orang yang menyahut seruanmu itu ialah mereka yang mendengar, yakni yang mahu menurut kebenaran. Sedangkan orang-orang yang mati, Allah bangkitkan mereka semula pada hari kiamat kelak. Kemudian mereka dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah dia orang yang menyahut, yang menerima dengan sepenuh hati dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keimanan. Allah berfirman, innama yastajibul ladzina yasma'un. Bermaksud hanya saja yang menerima, yang menyahut dakwahmu wahai Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah alladzina yasma'un, iaitu orang yang sentiasa mendengar pesananmu, sentiasa mendengar dakwahmu, apa yang kau sampaikan, dengan pendengaran yang membawa kepada kefahaman, pendengaran yang membawa kepada kesan ke dalam hati dan sanubari. Adapun orang yang bersikap degil terhadapmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memeterai hati-hati mereka, telah menutup serapat-rapatnya hati-hati mereka sehingga mereka tidak mampu untuk memahami apa-apa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dimaksudkan dengan yastajibu, al-istijabah di sini bermaksud al-ijabatu al-maqrunatu bit-tafakkuri wat-ta'ammul, iaitu perbuatan menerima yang disertai dengan tabiat berfikir dan juga meneliti. Maka ia adalah suatu bentuk penerimaan yang serius, penerimaan yang benar-benar bertujuan untuk memahami, kerana ia datang ataupun ia berhasil atau sebagai hasil daripada usaha memahami, daripada usaha bertadabbur. Dan inilah yang dimasukkan di dalam ayat ini. Kemudiannya Allah menjelaskan pula, wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang mati di sini ialah wa mautal qulub, orang yang mati hati-hati mereka. Apabila hati-hati mereka telah mati, maka mereka tidak akan sama seperti orang yang mendengar, yang menerima, yang menyahut dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak mendengar dengan pendengaran yang membawa kepada penerimaan, yang membawa kepada tadabbur, dan ini merujuk kepada golongan musyrikin. Apakah yang berlaku kepada mereka? Ya ba'athuhumullah, Allah pasti akan membangkitkan mereka daripada kubur-kubur mereka pada hari kiamat. Allah pasti akan menjalankan hisab, menjalankan pengiraan amal
buat mereka dengan hisaban asira, dengan pengiraan amal yang sangat sukar, dan pengiraan itu termasuklah perkataan-perkataan, dakwaan mereka yang batil terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, juga perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Dimaksudkan dengan al-mauta di sini ialah merujuk kepada orang-orang kafir, kerana mereka ini adalah golongan yang telah mati, iaitu hati-hati mereka. Lalu Allah mengumpamakan mereka seumpama orang yang mati, iaitu orang yang mati jasadnya. Dan ini merupakan suatu bentuk penghinaan daripada Allah terhadap mereka yang berkeadaan sedemikian. Dikatakan juga oleh setengah ulama bahawa kalimah al-mauta di sini juga difahami secara hakiki. Bermaksud ia bukan suatu perumpamaan. Dan bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang hebat pasti akan membangkitkan semua manusia pada hari kiamat, dan akan mengembalikan mereka kepadanya untuk dibalas. Sama ada orang yang melakukan kebaikan, maka akan mendapat balasan kebaikan. Adapun orang yang melakukan kejahatan, maka akan dibalas dengan kejahatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada banyak mushaf kita lihat pada kalimah yasma'un terdapat huruf mim kecil di atas nun itu, atau di hujung yasma'un itu. Dan mim kecil ini adalah tanda bagi waqaf yang dinamakan sebagai waqaf lazim. Waqaf lazim bermaksud waqaf yang mesti dilakukan di tempat yang bertanda dengan mim kecil itu. Bermaksud kita hendaklah membaca innama yastajibul ladina yasma'un, dan tidak boleh disambungkan dengan wal mauta. Dan wal mauta itu adalah frasa yang baru. Wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Apakah hikmah ataupun apakah sebab faktor diwajibkan kita berhenti pada kalimah yasma'un? Kerana jika disambung ayat ini yasma'un dengan wal mauta, maka ia akan mencacatkan makna ayat ini, yang mana ia akan bermaksud hanya sahaja orang yang menerima dakwah Nabi ialah orang yang mendengar dan orang yang mati. Bermaksud orang yang mati hatinya juga turut mendengar. Maka berdasarkan tafsiran yang kita lihat bersama-sama tadi, Allah membezakan antara alladina yasma'un, orang yang mendengar, dan dengan orang yang tidak mendengar, iaitu al-mauta. Maka wajib dihentikan ataupun wajib waqaf pada kalimah yasma'un. Innama yastajibul ladina yasma'un, kemudian disambung wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Maka itulah peranan waqaf lazim dalam kita memahami atau membantu kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, atau membantu kita memahami makna dan maksud ayat Allah. Kerana itu asas dalam memahami waqaf dan ibtida itu, cara untuk memberhentikan bacaan atau mengambil atau memulakan bacaan adalah berasaskan makna. Maka jika kita tidak memahami makna ayat itu, maka sukar untuk kita menguasai maupun memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat pula ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-37 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul inna Allaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang bermaksud, dan mereka yakni golongan kafir musyrik berkata, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, yakni balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperihalkan kepada kita beberapa bentuk syubhat, beberapa bentuk kata-kata
yang tidak baik, kata-kata yang mengelirukan, kata-kata yang membawa kepada keburukan yang dijadikan senjata oleh orang-orang musyrikin, yang sengaja ditimbulkan, polemik yang sengaja mereka timbulkan. Dan pada masa yang sama Allah menyanggah polemik tersebut, atau Allah membalas dakwaan mereka yang mana balasan itu akan menyebabkan mereka menutup mulut mereka. Dan itu merupakan suatu yang menegaskan atau membuktikan betapa hebatnya Allah, kuasa Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bermaksud waqalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih, dan berkatalah mereka, iaitu orang-orang yang kafir itu, laula nuzila alaihi ayatun min rabbih, mengapa tidak diturunkan ke atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu mukjizat yang berbentuk hissiyah, yang berbentuk fizikal, mukjizat yang dapat dilihat oleh mata kepala kami. Mengapa tidak diturunkan atau dijadikan oleh Allah kepada kamu mukjizat tersebut, seperti seperti lautan yang terbelah, seperti terpancarnya sungai-sungai, seperti turunnya malaikat bersama-samamu dan lain-lain. Maka ayat-ayat ini memperihalkan tentang mereka bahawa golongan kafir ini merasa tidak cukup dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat yang kekal abadi di atas lisan Nabi SAW, dan mereka mahukan mukjizat-mukjizat lain selain daripada Al-Quran, iaitu mukjizat-mukjizat yang berbentuk fizikal, yang berbentuk hissiyah, yang dapat mereka lihat dan saksikan dengan mata mereka, seperti mana mukjizat para anbiya dan para rasul yang sebelum ini. Dan mereka mengatakan begitu, sedangkan begitu banyak ayat-ayat Allah yang Allah telah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ketegaran mereka dan beraninya mereka untuk mengatakan atau meminta yang demikian, seolah-olah mereka meninggalkan atau mereka tidak menganggap Al-Quran itu sebagai mukjizat, seolah-olah Al-Quran itu tidak pernah diturunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak merasa itu adalah suatu mukjizat untuk mereka hayati tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah permintaan ini mereka tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya akan kita dapatkan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.